Selamat pagi kepada semua saudara-saudari dalam Kristus Yesus. Hari ini kita akan sama menerokai Mazmur bab yang ke-30 dengan satu tema syukur kerana lantapan diubah menjadi tarian. Rujukan akan merujuk kepada David L. Thompson, penulisan yang mengenai komentari dalam tradisi Wesleyan. Di samping itu, kita akan merujuk kepada huraian notar Perjanjian Lama yang ditulis pada 1765 oleh John Wesley. Dengan ini, marilah kita mulai dengan doa. Tuhan Bapa di Sorga, kami datang kepadamu, mau lebih mengenal firman. Kami berdoa supaya Roh Kudus membantu kami untuk memahami firman. Kami meminta Tuhan supaya ampuni dosa kami, supaya jiwa kami diperbaharui dengan lebih rendah diri, lebih bersandar kepada Tuhan, dan mengalami dan menikmati penyertaan Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita baca firman Tuhan dalam Mazmur 30. Sepanjang penerokaan kita akan baca firman Tuhan. Dengan ini saya mau sama-sama untuk membuat penjelasan latar belakang atau bahasa Inggeris kata behind the text. Majmuk ini adalah majmuk syukur individu tradisional yang dikenali sebagai Tota, yaitu respon pribadi kepada penyelamatan Tuhan. Biasanya ini merangkumi naratif singkat tentang penyelamatan dari kesusahan dan mengajak umat lain memuji Tuhan. Walaupun jadual atau judul Mazmur ini mekatkan dia dengan penyembahan rumah Daud, Daud tidak meminta baris suci, kemungkinan besar Mazmur ini adalah laku syukur peribadi yang kemudiannya digunakan untuk penilaian pentapisan. Sama ada pada zaman Solomon, selepas pembuangan atau semasa pendapisan semula selepas penotaan oleh Antiochus Epiphanes yang kemudian menjadi dasar perayaan Hanukkah. Kawan-kawan dan juga saudara-saudari dalam Kristus Yesus, ada 5 ayat perkataan yang sangat penting dalam Mazmur 30. Dalam ayat 2, ayat 1, kita lihat di mana firman Tuhan kata, Mazmur Daud, lagu untuk pentapisan rumah Tuhan. Aku memuji Engkau, ya Tuhan, kerana Engkau telah menyemakan aku. Aku akan mentinggikan Engkau, ya Tuhan, dari arka aramika. Di mana menunjukkan pemazmur mentinggikan Tuhan sebagaimana Tuhan mengangkatnya dari jurang. Dalam ayat kedua, aku memuji Engkau, ya Tuhan, kerana Engkau telah menyemakan aku. Kawan-kawan dan juga saudara-saudari dalam Kristus Yesus, ini adalah ayat pertama dalam bahasa Ibrani. Ayat kedua, dan tidak membiarkan musuhku tertawar-tawarkan aku. Aku berseru kepadamu meminta pertolongan, ya Tuhan Allahku, dan Engkau menyemburkan aku. Ayat ketiga, ataupun Ibrani keempat, engkau menghalang akan turun ke dalam maut dan menyelamatkan aku dari dunia orang mati. Mentimpat air atau ungkapan mengangkat dari jurang menggambarkan penyelamatan Tirithani sebagai mentimpat air dari sumur melampangkan pembebasan dari maut. Ayat 2 sampai ketiga, aku berseru kepadamu dan engkau menyemburkan aku. Tuhan memberi kesembuhan dan pemulihan sepenuhnya. Itu kata dasar ialah Rafa. Saudara-saudari, Tuhan menyelamatkan dari Sion difahami sebagai alam maut atau tempat orang mati lamban keputusaan. Lumbang kubur, bor, ungkapan bor menggambarkan lumban kubur simbolik pada keadaan tidak berdaya dan terpisah dari Tuhan. Dengan satu refleksi, Wesley menyatakan Daud dalam sakit berseru
dan disemburkan mengajak kita agar tidak sombong tetapi memuliakan Tuhan. Kawan-kawan, seruan kepada orang kudus untuk memuji ayat selepas, nyanyilah pujian kepada Tuhan, hai umatnya yang setia. Ingatlah perkara yang telah dilakukan yang maha suci dan bersyukurlah kepadanya. Kemudian kemukaannya hanya sekejap sahaja, tetapi kebaikannya berlangsung sepanjang umur. Air matar mungkin mengalir pada waktu malam, tetapi fajar membawa kegembiraan. Kawan-kawan, ayat 4 menyanyikanlah Mazmur bagi Tuhan Jamuru Yahweh, lari Yahweh. Bermaksud menyanyi dengan muzik. Orang kudusnya Hasideh ialah mereka yang setia kepada Hesed, kasih setia, setia perjanjian Tuhan. Ayat kelima, kemarahannya hanya sesaat, tetapi kebaikannya seumur hidup. Legar sesaat berbanding dengan haing kehidupan. Landapan marlat beki diganti dengan surakan bargi dina. Wesley, tafsiran Wesley, kemarahan Tuhan cepat berlalu tetapi kebaikan yang kekal. Ya, penghuburan besar bagi umat yang percaya kepada Tuhan. Kawan-kawan dan saudara-saudari, dari keagungan dan kejatuhan. Ayat yang keenam, aku tidak akan koyak selama-lamanya. Selik bermaksud kepakat kemamuran atau kelapangan. Menurut Tongsen yang mencerminkan keagungan yang sama seperti orang fasik, sekalipun diucapkan oleh orang yang benar. Seterusnya kita lihat ayat yang ke-8. Engkau sungguh baik kepadaku, ya Tuhan. Seperti gunung yang kuat, engkau melindungi aku. Tetapi apabila engkau menyembunyi diri daripadaku, aku berasa takut. Engkau telah mentegurkan aku di gunung kekuatanku. Menunjukkan Tuhan meletakkan pensyair di tempat yang kokoh. Namun saat Tuhan menyembunyikan rajanya, wajahnya dan menjadikan takut. Niha, nifha, niha, niha. Seterusnya, marilah kita lihat dalam ayat suci yang seterusnya. Seruan mohon belas kasihan. Dan ayat 8, aku berseru kepadamu yang Tuhan, aku memohon pertolongan. Faedah apakah yang ku perolehi daripada kematianku? Keuntungan apakah yang kau dapat jika aku masuk ke lubang kubur? Adakah orang memujimu? Dapatkah mereka memberitahukan kesetiaan? Dia membela dirinya dengan berkata, tebu tidak dapat mengujimu. Afar lamban kematian. Tuhan kasihanilah aku haneni. Kesetiaan perjanjian, Imuna menunjuk kepada pemberian perjanjian dalam ayat 11. Dengarlah ataupun ayat 10. Dengarlah aku Tuhan dan kasihanilah aku. Tuhan tolonglah aku. Di sini kata Ozer bermaksud penolong dan konteks ini bermakna penyelamatan mutlak yang diperlukan daripada Tuhan untuk kehidupannya. Ayat 11 kita lihat, engkau telah mengubah ketukaanku menjadi tarian yang gembira. Engkau telah mengambil kesedihanku dan meliputi aku dengan kegembiraan. Engkau telah mengubah lantapanku dan menjadi tarian. Mahor ialah talian sukacita, mentanggalkan kain kaburku, saji, dan mengikatku dengan kegembiraan. Dan pada akhir ayatnya, maka aku tidak akan berdiam diri. Aku akan menyanyikan pujian kepadamu. Ya Tuhan, engkaulah Allahku. Aku akan bersyukur kepadamu selama-lamanya. Harga kemuliaanku menyanyikan puji-pujian kepadamu, kabur kemuliaan. Kadang merujuk pada hati atau organ dalaman. Tempat emosi, ini sejajar dengan ungkapan Paulus, beras kasihan dan kasih mesra. Kawan-kawan, dalam refleksi ideologi dan hidup, apakah implikasi? Yang pertama, menurut Walter Brueggemann, majmuk ini mencerminkan perjalanan iman dari keteraturan orientation.
dan seterusnya kita melalui kekacauan disorientation dan lalu kita menuju kepada pemulihan baru new orientation dan bersyukur. Perkataan bersyukur yaitu bukan sekadar ucapan terima kasih tetapi pengakuan dan penyerahan diri kepada Tuhan. John Wesley mentafsirkan kemuliaanku sebagai lidahku. Pujian mesti lahir dari seluruh jiwa. Tongsa menegaskan bahawa pertolongan di sini bukanlah bantuan kecil tetapi penyelamatan yang mutlak. Kawan-kawan, sebagai satu pentutup dalam petikan Mazmur yang ke-30, dalam hanya 12 ayat ini, nama Yahweh disebut 9 kali. Pesyair sentiasa menyebut nama Tuhan penyelamatnya. Penyelamatnya. Seperti kata Walter Brueggemann, menyebut nama penyelamat adalah bentuk pujian dan ucapan syukur. Seperti kata Martin Luther, dia yang menyelamatkan kita dari maut, layak menerima pujian yang kekal daripada kita. Puji kepada Tuhan yang layak dipuji. Mari kita datang berdoa bersama. Tuhan Bapa di surga, kami mau berterima kasih sebab banyak masalah kami melalui, tapi kami dapat mengalami, menikmati pelbagai kebaikan dan keselamatan daripada Tuhan. Maka kami mau menjadikan jiwa kami hidup yang memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami doa bersama. Amin. Semua orang Tuhan memberkatimu dan juga sekeluarga. Bye.